A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa adabana wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh ahli jawatankuasa surau yang saya hormati dan semuliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa, yang pertama kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk datang beribadah kepada Allah. Ya, selalu kita ulang, semoga ibadah yang kita lakukan ini Allah terima, Allah beri ganjaran, dan Allah mengizinkan untuk kita bawa ganjaran ini untuk melayakkan kita mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu kita dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, kita ucapkan takziah ya kepada sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita ya di sekitar Selangor khususnya, dan di luar daripada Selangor yang musibah banjir yang kita kata agak begitu sekali mengejut dan dahsyat jugalah tuan-tuan sekalian ya. Ya, moga-moga Allah permudahkan kita semua dan mereka, dan Allah memberi ya, dan kita katakan dengan kata mudahnya ialah Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan, meringankan segala musibah, memberi kesabaran. Moga-moga di akhirat nanti dan di dunia ni dibalas dengan sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah malam ni tuan-tuan, kita pada muka surat 68, contoh perjalanan zikir yang kedua. Berkata Al-Arif Billah Imam Ibn Athaillah Skandari, la tatrukiz zikra li adami hudurika ma Allah fihi. Saya terus terjemah tuan-tuan sekalian ya. La tatruk, jangan tinggalkan az-zikra, jangan sekali-kali tinggalkan zikir. Li adami hudurika, lantaran hatimu tidak hadir, ma Allah fihi, bersama Allah pada saat berzikir. Ya, jangan kita tinggalkan zikir sekalipun hati kita ni lalai, hati kita tidak ingat Allah. Mulut bukan main lagi lah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hati itu tak ikut apa yang diucap. Bahkan hati kita tuan-tuan kadang-kala dia tak tahu ke mana dia pergi. Biasalah, saya dengan tuan-tuan biasa, kita manusia yang lemah. Tapi dengan sebab itu jangan kita tinggalkan zikir. Ya, nanti kita kata alasan saya ni ustaz tak tahu nak buat macam mana dah. Ya, saya zikir, hati saya pun mula lalai. Dah sembahyang pun lalai. Kan, zikir lagi lalai. Jadi saya tak nak lah, tak nak zikir lah, tak payahlah. Jangan tuan-tuan. Ya, kata Al-Arif Billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Athaillah ni, jangan tinggalkan zikir. Sebab apa? Li'anna ghaflataka, ya kerana kelalaianmu, an wujudi zikrihi, ketika tidak berzikir, asyaddu min ghaflatika, lebih buruk ya daripada kelalaianmu fi wujudi zikri, ketika mana kamu berzikir. Lalai kita dalam hal keadaan langsung tidak berzikir, langsung lupa Allah, itu lebih bahaya daripada lalai kita semasa kita berzikir. Kalau kita bawa contoh solat lah, daripada orang yang langsung tak solat dengan dia solat cuma kadang-kala lalai, mana lebih baik? Dengan langsung tak solat, mana lebih bahaya? Langsung tak solat lah lebih bahaya ya. Habis adakah kerana tak khusyuk kita pun tak payah solat lah? Kalau solat pun tak khusyuk juga. Ini lebih bahaya daripada langsung tak solat. Sama juga zikir
Sama juga zikir. Baik, seterusnya. Fa'asa, semoga Allah Ta'ala, fa'asa an yarfa'akallah, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatmu. Ya, oleh kerana kita terus berzikir, walaupun hati kita lalai, kita tak tinggal juga zikir, kita terus berzikir, maka semoga an yarfa'akallah, Allah Ta'ala mengangkat kedudukanmu ataupun derajatmu, min zikrin, daripada zikir, ma'a wujudi ghaflah, zikir yang penuh kelalaian, ila zikrin, menuju kepada zikir, ma'a wujudi yaqazah, yang penuh dengan kesedaran, ingat kepada Allah. Lama-lama kita berzikir, kita istiqamah, apa saja hati kita lalai ke tak lalai, kita teruskan. Semoga Allah Ta'ala suatu ketika, satu saat, dengan kehendak Allah, Allah angkat kedudukan hati kita, ya, daripada lalai tadi kepada mula sedar bahawa kita sedang berzikir. Tuan-tuan, kadang-kala kita solat, ya, saya bukan apa nak kaitkan dengan solat, sebab solat tu adalah zikir juga. Ya, Allah sebut dalam ayat surah Taha, aqimis salata li zikri, hendaklah kamu solat, dengan solat itu supaya kamu ingat kepadaku, berzikir kepadaku. Sebab tu solat ni dia punya keutamaannya ialah khusyuk. Apa makna khusyuk? Tak lalai. Apa makna tak lalai? Ingat Allah. Sama juga zikir. Bahkan kalau siapa yang nak betul-betul khusyuk dalam solat dia di luar solat itu dia kena banyakkan berzikir, supaya zikir itu, ingat Allah itu, ia terbawa-bawa di dalam solat dia. Baik, maka Allah Ta'ala akan angkat kedudukan hati dia daripada lalai dan semasa berzikir kepada wujudi yaqazah, dia mula sedar bahawa dia sedang ingat Allah. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Baik, itu tahap pertama. Ini perjalanan yang pertama. Seterusnya, wa min zikrin ma'a wujudi yaqazah. Kemudian Allah Ta'ala akan angkat lagi kedudukan kita daripada zikir yang penuh dengan kesedaran, dah mula dia ingat Allah, ila zikrin, kepada zikir ataupun menuju zikir ma'a wujudi hudur, yang disemangati oleh rasa kehadiran Allah. Mula-mula kita dah sedar kita berzikir rupanya. Macam tuan-tuan perasan tak? Rupa-rupanya kita ni tak sedar kita duduk tengah solat. Pernah? Mula-mula angkat takbir tu je sedar. Takbiratul ihram, tu solat. Betul ya? Ke ada solat lain takbiratul ihram? Ada lain. Ya, saya ni duk makan ustaz, cuma mula dengan takbiratul ihram. Mana ada makan mula dengan takbiratul ihram? Solatlah mula dengan, maka masa takbiratul ihram sedar kita solat. Kemudian tak sedar, ya? Tak tahu dah berapa rakaat. Maknanya dia tidak sedar dia sedang solat. Rakaat ke berapa dia sedang solat, rukuk yang ke berapa dia sedang solat. Samalah dengan orang yang berzikir. Tetapi bila mana keadaan seterusnya, Allah mulakan dia ni sedar. Okey, dia sedang berzikir. Tahap yang ketiga, Allah mula bawa rasa kehadiran Allah dalam hati dia. Payah juga nak cakap pasal perkataan hadir. Hadir ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, kalau kita tanya, contoh ni tuan-tuan ya, ingat dulu sekolah dulu. Cikgu tanya, Ahmad hadir tak? Kita kata tak hadir. Okey. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalam kelas. Dia pun tak nampak kat sekolah. Itu dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dia ada kat sekolah, dia duduk dalam kelas pula, Ahmad hadir tak? Ya, hadir cikgu. Sebab faham kita bahasa Malaysianya, hadir itu dia ada. Tapi bahasa Arab ni, sama ada dia ada atau dia tidak ada, dia boleh guna hadir. Contoh orang bercinta tuan-tuan. Orang bercinta ni, kekasih dia duduk di rumah mak dia lah. Ya? Dia ni duduk rumah dia, tapi dia selalu cakap kat kekasih dia, engkau selalu hadir dalam hatiku. Wah, ini orang bercinta ni tuan-tuan, masalah ni. Ya. Betul tuan-tuan ya. Jadi perkataan hadir, maka orang bercinta ni betul dia punya bahasa dia tu. Kerana hadir ni bukan dalam depan kita sahaja, tetapi kadang-kadang dia tidak ada depan kita, tapi dia hadir dalam hati kita. Dalam bentuk mana? Dalam bentuk cinta dan kerinduan. Betul ya? Begitulah kita dengan Allah. Di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama Allah cetuskan rasa dalam hati kita bahawa Allah sentiasa hadir dalam hati kita dan bersama dengan kita. Bersama dalam bentuk bukan bersama dengan orang, tuan-tuan sekalian, duduk sekali, duduk semeja, duduk satu, tak ada. Ya, dengan fahamnya ialah Allah sentiasa ada di hati kita dalam bentuk keimanan kepada Allah.
rasa kebesaran kepada Allah dan segala-galanya lah. Okey, itu tahap yang ketiga. Baik, tahap yang keempat, wa min zikrin. Ni perjalanan ni tuan-tuan, ni contoh perjalanan. Zikir itu dia bergerak, dia bergerak dalam hati kita. Baik, yang keempat, wa min zikrin, dan daripada zikir ma'a wujudi hudur, yang disemangati. Kenapa ada terjemah, saya rujuk guru saya, dia terjemah, kerana apa? Bila mana Allah tu kita rasa kehadirannya dalam hati kita, ya, rasa kewujudan dalam hati kita, rasa kebesaran Allah dalam hati kita. Rasa, tuan-tuan, ya, rasa. Macam tadilah, orang yang merasai kekasihnya ada dalam hati dia, bukan kekasihnya duduk dalam hati, tak. Jangan salah faham ni bahasa ni, ya. Jadi kalau kita kata Allah sentiasa hadir dalam hati kita, bukan makna Allah duduk dalam hati kita. Tapi kalau Allah dah masuk dalam hati kita, ini ajaran sesat. Ni tuan-tuan sekalian, ya. Yang terbaru ni apa pula isu, subhanallah, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan tolong ingatkan anak-anak, janganlah belajar agama dalam YouTube. Macam-macam dah sekarang ni, tuan-tuan. Ni yang terbaru apa pula ni, ya. Biarlah, kita pun tak nak rugi masa kita belajar, tuan-tuan sekalian, ya. Okey, baik. Yang ni saya nak ulang banyak kali pada tuan-tuan. Wa min zikrin, daripada zikir ma'a wujudi hudur, ya, yang disemangati oleh rasa kehadiran Allah, nya tu merujuk kepada Allah, ya, ila zikrin, menuju kepada satu zikir ma'a wujudi ghaibah. Ini perkataan dia. Nanti selepas ni saya hurai satu-satu pada tuan-tuan. Berserta dengan wujudi ghaibah, yang meniadakan segala sesuatu. Amma ghaibah ni yang hilang kepada segala sesuatu. Amma siwal madhkur, sesuatu selainnya kecuali Allah yang diingati. Okey, ya? Baik, kemudian wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu bagi Allah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit, yang sukar. Ni tuan-tuan boleh rujuk, ya, kalau tuan-tuan nak mendetili bab yang saya baca ni, dia berada dalam kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam, ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Ajibah Al-Husaini, muka surat 119. Baik. Jadi di bawah tu saya nak buat kesimpulan pada tuan-tuan. Kemudian kita hurai satu-satu perkataan-perkataan yang kita kena fokus sikit lah. Kata-kata Imam Ibn Atha'illah Skandari merupakan suatu gambaran bagaimana zikir perlu diteruskan. Dan jangan sekali-kali ditinggalkan, kerana ianya akan melalui suatu perjalanan dengan kehendak dan keizinan daripada Allah. Jangan putus asa dengan zikir, ataupun jangan rasa penat dengan berzikir, ya. Tapi kita ni pernah ke penat dengan sebab zikir? Pernah? Penat saya ustaz hari ni. Kenapa Haji? Ya, berjalan banyak ke, aktiviti banyak ke? Tak ada, zikir. Pernah? Kepenat makan banyak. Saya sama dah, tuan-tuan. Saya cuba tanya, kadang-kadang pernah tak saya dengan tuan-tuan, ya, pagi ni ya Allah letihnya, cakap kat isteri, kenapa? Isteri tanya, kenapa yang letih sangat? Zikir banyak hari ni. Tuan-tuan, sekalipun kita banyak berzikir dan kita penat, ya, jangan sekali-kali kita tinggalkan, kerana dia ada sesuatu yang Allah nak beri kepada kita. Macam malam ni lah, tuan-tuan. Malam ni bukan malam ni sajalah, malam-malam yang ada kuliah ni, dia kadang-kadang, tuan-tuan, ada hari-hari tertentu kita rasa rajin, tapi ada hari-hari tertentu kita rasa malah nak datang, rasa penat, rasa tak tahulah. Sebenarnya kata ulama ni, pengalaman ulama dia bagi tahu, tuan-tuan, kalau ada satu majlis yang bagus, yang baik, majlis zikir, majlis ilmu, majlis tahlil, majlis baca yasin, majlis yang baik-baik yang mendatangkan pahala pada kita, yang mendekatkan kita kepada Allah, kalau hari itu kita rasa malah sangat-sangat, ada sesuatu yang Allah nak bagi pada hari itu pada kita. Kalau kita tahan sikit, tuan-tuan sekalian, dan kita pun faham sesuatu yang susah ni biasanya dia ada nilai yang paling tinggi. Susah nak dapat, susah, tuan-tuan pun faham lah, tak perlu saya cerita panjang. Termasuklah zikir. Baik, kesimpulannya, ni kita buat kesimpulan. Perjalanan zikir berikut, seperti berikut. Yang pertama, az-zikru ma'a wujudi ghaflah. Ni istilah dia. Apa makna zikir ma'a wujudi ghaflah? Kalau kita terjemah secara literalnya, ialah zikir tapi lalai. Ni pelik. Az-zikru, zikir, ma'a, beserta, wujud, adanya, ghaflah, lalai. Kalau kita terjemah biasa, apa makna zikir? Ingat Allah tapi lalai. Ni macam mana ni ingat Allah tapi lalai ni? Macam solat lah. Muka surat 68 tu aja, ya. Muka surat 68 yang paling bawah sekali tu saya sedang baca. Ingat tapi lalai.
Yang ni ada istilah dalam bahasa Arab. Tapi dengan kata lain, lalai dalam berzikir kepada Allah. Apa maksud? Zikir lisan tanpa hati mengingati Allah. Itu maksud dia. Mulut berzikir, lisan bersebut berzikir, hati tak ingat Allah. Itu maknanya zikir tapi lalai. Kerana apa? Kerana Allah dia pandang di hati kita. Sebagaimana yang kita sebut dalam hadis sebelum daripada ini, innallaha la yanzuru ila suwari, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Taala dia tak pandang kepada rupa paras kita. Wa amwalikum, dan harta kamu, Allah pun tak pandang pada harta kita. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, sekarang ini Allah sedang memandang ke dalam hati kita. Maka sebab tu dalam seluruh ibadah kepada Allah, rukun pertama niat. Rukun pertama niat. Kenapa? Di situ mula-mula Allah nak tengok. Rukuk cantik, qiyam pun alhamdulillah, baca Quran cantik, tapi tak niat. Habislah tuan-tuan ya. Dulu pernah cerita dulu, tuan-tuan. Kena cerita lagi tak payahlah ya. Dulu dah cerita. Dulu orang suka buruk-burukkan pelajar yang balik daripada Mesir. Wallahualam, saya pun tak tahu. Sehingga kalau nak tanya, nak pergi mana? Mengaji kat mana? Kat Mesir. Oh, nak pergi kat Mesir. Nak pergi kat Mesir? Ya. Nak balik makan pasir, dia kata. Mesir kan pasir. Mesir kan banyak pada pasir. Pergi kat Mesir, mengaji kat Mesir, nak balik makan pasir. Dulu. Kemudian kalau yang dah pergi dah balik, dia mulalah cerita dia. Banyak cerita tuan-tuan sekalian. Ada seorang tu dia cerita apa? Dia kata ada seorang ni, dia belajar Mesir, dia balik. Orang suruh dia jadi imam. Dia suruh jadi imam. Kemudian baca dia merdu, sedap. Tapi tak ada siapa imam tadi tuan-tuan. Allahur, ya. Muda lagi. Ya. Allah. Bagus bacaan dia tuan-tuan. Saya ni bukan saya nak cakap tuan-tuan. Saya ni daripada kecil lagi saya dididik dengan memang sebiji huruf tu. Tapi bila mana kita dengar, ya Allah, subhanallah. Kadang-kadang malu pula kita tuan-tuan ya. Kita yang dah berumur ni tak secantik bacaan dia. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, kita usaha sehinggalah kita bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan jangan berhenti belajar Quran. Jangan berhenti belajar Quran. Tuan-tuan, guru saya dulu, termasuk ada mak saya, dia pernah pesan, jangan berlalu dalam hidup kita satu hari tanpa baca paling-paling kurang 5 ayat Al-Quran. Dan jangan pernah berhenti belajar Quran. Moga-moga Allah Ta'ala tengok kepada kita betapa kita ni sungguh-sungguh nak sempurnakan bacaan firman-Nya. Yang tu pun Allah benarkan, izinkan Quran syafaat kita di akhirat nanti. Quran ni kalau dia syafaat kita, dia akan pastikan kita masuk syurga baru selesai. Gitulah tuan-tuan. Subhanallah. Baik, kemudian kita ulang balik di sini. Tahap pertama, lalai dalam berzikir kepada Allah. Apa maksud? Zikir lisan tanpa hati kita ingat Allah. Tapi yang ni la tatruk, jangan tinggal selama-lamanya. Baik, muka surat 69. Yang kedua, az-zikru ma'a wujudi yaqazah. Zikir, kalau kita terjemah bahasa biasa, az-zikru, zikir, ma'a berserta wujud, adanya yaqazah, kesedaran. Mula sedar kita sedang berzikir. Kita tahu kita sedang berzikir. Kita tahu kita sedang menyebut subhanallah. Kita tahu kita sedang menyebut la ilaha illallah. Apa maksud? Zikir lisan bersama dengan hati. Maknanya lisan kita dah sebut, hati kita sudah menyertai. Sudah memulai untuk ingat Allah. Iaitu zikir lisan dan hati sudah merasai ingatan kepada Allah. Dia sudah mula rasa kat sini. Itu yang ke tahap kedua. Kemudian kalau kita teruskan lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri kepada kita lagi anugerah, iaitu az-zikru, zikir, ma'a berserta wujud, adanya hudur, rasa kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ya, dalam ibadah kita, dalam kehidupan muamalah kita. Kita ni tuan-tuan, kita tu, saya kata saya sama kita tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kuat sikit lah ingatan kepada Allah, rasa bersama dengan Allah bila masa solat di rumah Allah. Kalau kat pasar macam mana tuan-tuan rasa? Ada beza tak? Kat rumah Allah, kat surau dengan kat pasar, ada beza tak? Confirm ada beza tuan-tuan ya. Ke khusyuk kat pasar nak banding dengan kat surau, tak mungkin lah. Samalah saya pun, sepatutnya kita kena sama. Kita kat rumah, kita kat pasar, kita kat pejabat, kita kat sekolah, kita kat mana-mana je lah, hati kita sentiasa merasai wujud Allah.
Inilah kekasih-kekasih Allah. Ya Allah, Allahumma ala sayyidina Muhammad. Macam saya tanya tuan-tuan pun tanya saya, samalah jawapan dia. Kalau kita bercinta dan berkasih sayang dengan seseorang, adakah kita mengira tempat? Kat rumah sayang sikit kat isteri kan, kat pasar kurang sikit sayang kat orang lain. Macam mana tuan-tuan? Mana boleh begitu? Itu bukan cinta. Ya, itu berpura-pura. Itu bukan kasih. Itu tak tahulah apa cerita nama dia. Saya ingat duduk mengaji dengan Tok Guru almarhum Tok Guru Aziz dulu. Dia kata, contohlah kita kata, itu apa tu? Kalau macam ni cinta. Kalau macam ni tak tahu. Bagilah nama sendiri. Orang yang kasih kepada seseorang, dia tak kira tempat. Ya. Di rumah pun dia kasihlah pada orang tu. Kalau dia keluar rumah pun, dia seorang pun dia kasih juga pada orang tu. Ataupun kita hanya masa kita berdua dengan dia baru kita mencintai dia, mengasihi dia. Kalau kita duduk seorang-seorang, dah tak ada dah cinta dan kasih itu. Begitu ke tuan-tuan? Ke macam mana? Mana ada cinta bersifat sedemikian? Cinta ni dia merentasi masa dan keadaan. Sebab tu sampai dia sanggup mengungkapkan bahawa engkau sentiasa dalam hati aku. Ya. Betul ya? Bahkan aku sanggup hidup semati, sehidup semati, sampai ke tahap itu. Dan inilah ungkapan kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okeylah tuan-tuan sekalian, boleh faham insya-Allah ya. Moga-moga Allah Taala anugerahkan. Ni Imam Ibn Athaillah Iskandari mengatakan fa'asa ayyarfa'akallah. Moga-moga Allah akan angkat kerohanian kita, hati kita pada kedudukan yang kita sedang bincang ni. Tapi syaratnya jangan pernah tinggal zikir. Sebab tu kalau imam kita baca zikir tuan-tuan, duduklah sekejap. Ya. Ke nak cepat. Kadang-kadang kita kata, tapi wallah alam lah, wallah alam. Sebab kita tak boleh nak hukum seseorang kerana dia lebih tahu urusan dia. Ya, kadang-kadang dia bagi salam, dia pun terus keluar. Dia bangun terus keluar. Saya kata, kenapa yang nak cepat sangat? Duduklah sekejap wirid. Saya rasa wirid sampai zikir dengan doa berapa minit? 5 minit lah kan? 5 minit lah. Tak boleh ke kita bertahan sekejap 5 minit? Mungkin bila mana kita keluar selepas 5 minit itu kita berzikir, Allah selesaikan seluruh hidup dunia dan akhirat kita. Yang confirmnya Allah sudah ampun dosa-dosa kita. Tapi kadang-kala, ialah kadang-kala kita ni dicucuk oleh syaitan. Kita bukan orang lain, jangan cakap orang lain. Kita ni, sama dah saya. Kadang-kadang dia rasa nak cepat. Akhir sekali, aku ni nak cepat ke mana sebenarnya ya? Sebab kalau keluar kat depan tu sempat lagi sembang kan? Ke balik tu. Bukan setakat sempat sembang, dia sempat minum kat depan tu lagi. Tak dia bukan main lagi, dia rasa nak cepat. Samalah kita tuan-tuan. Jadi harap-harap Allah bagi anugerah tersebut kepada kita. Okey, yang keempat. Boleh ya yang keempat. Dah rasa kehadiran. Rasa ni tuan-tuan, sebab tu saya tuan-tuan kena kalau ada pen, kalau ada kalam ni, pensel kan, tuan-tuan kena garis. Itu bab rasa, bukan bab benda, rasa. Sebab Syekh saya selalu pesan, tolong perjelaskan betul-betul kepada orang awam, dan kita sendiri kena faham, ia adalah persoalan rasa. Persoalan rasa. Rasa apa? Rasa wujud Allah bersama dengan kita. Rasa. Rasa lah itu tuan-tuan, bukan hakikat sebenarnya. Yang keempat, yang ni yang agak itu sikit. Az-zikru, saya terjemah dulu. Zikir ma'a berserta wujud adanya ghaibah. Kita nak kata apa? Adanya ghaib atau hilang segala sesuatu. Ni pelik ni tuan-tuan ya. Ingat Allah tetapi berserta dengan hilang segala sesuatu kecuali al-mazkur, yang diingati, iaitu Allah. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya ialah, saya ulang balik yang pernah saya sebut bulan yang lalu, bulan lepas. Kita yang sedang berzikir, bahasa Arabnya disebut az-zakir. Az-zakir, orang yang berzikir. Yang kita duk ucap tu, subhanallah, alhamdulillah, dan semua yang kita pernah ucap dalam zikir tu, yang tu az-zikru, zikir. Baik, yang kita yang sedang berzikir ni, kita nak zikir yang mana? Zikru fil qalbi, zikir di hati, rasa kehadiran Allah di hati. Jadi kita yang berzikir, kemudian hati kita, kemudian az-zikru, perkataan zikir tu, subhanallah, la ilaha illallah.
Kemudian yang ni al-madhkur, yang diingati, iaitu Allah. Maka tahap yang keempat ni tuan-tuan sekalian ya, tahap yang keempat ialah dia hilang semuanya. Rasa diri kita, rasa ingatan kepada hati kita, hilang perkataan zikir yang kita sebut, yang ada pada ingatan kita hanya Allah. Boleh tuan-tuan? Dia sampai satu tahap dia hilang semua sekali. Hilang rasa ingatan terhadap diri kita, dia lenyap. Terhadap hati kita pun kita tak kisah dah, hati kita tak fokus dah, sebab dia dah tumpu betul-betul dah, dia sendiri dah fokus dah. Perkataan zikir tu pun kita dah tak hilang juga. Yang pada ketika itu yang kita ingat hanya Allah. Dia begini tuan-tuan. Sebab tu Syekh saya dalam menghuraikan bab ni, dalam bab bercinta lah, kita lelaki bercinta dengan seorang perempuan yang kita nak cintai itu mestilah isteri. Dia tidak nama cinta kalau perempuan tu kekasih, sekadar kekasih, makwa ke nama dia? Bukan, itu bukan. Selagi mana dia adalah tidak sah bergelar isteri kepada kita, itu bukan cinta yang kita luahkan kepada diri dia, bukan. Habis apa tu? Kalau nak nama cinta juga, ulama kata hubbus syahwah, cinta syahwat. Bukan hubbul haqiqi, bukan cinta yang sebenar, yang sah di sisi syarak. Kerana cinta dia tidak akan bercanggah dengan syarak. Yang bercanggah dengan syarak adalah nafsu. Maka cinta nafsu, tu nama dia. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Tapi kita ni orang lama semua ni tuan-tuan. Boleh ke bercakap pasal cinta ni? Boleh lah. Kerana cinta tu dia bukan kira umur. Yang sebenar-benar bercinta tuan-tuan ni lah ya, cinta isteri, cinta cucu kan ya. Yang sebab tu saya kata, yang orang duk ungkap kata cinta kepada makwa dia tu, kepada pakwa dia, itu bukan cinta. Kenapa? Itu tidak halal bagi dia. Ni sebab tu kadang-kadang tuan-tuan minta maaf sedikit lah tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Ni pandangan saya. Kadang-kadang kawan duk cerita kat pejabat, yang ni suami orang, yang ni isteri orang, dia boleh panggil sayang. Sayang, dah sampai. Ini mengarut ni. Jangan buat macam ni tuan-tuan. Ini tidak halal ni. Ya, dia suami orang, yang tu pula isteri orang. Tiba-tiba dia kata, sayang, mai makan tengah hari. Wah, ajak isteri orang sayang pula tu. Ni orang yang tak bertanggungjawab, orang tak kenal apa makna sayang. Ya, kalau betul-betul dia faham makna sayang, dia letak makna itu pada orang yang betul-betul layak untuk disebut sayang. Okeylah tuan-tuan, nanti tajuk lain pula kita ya. Cuma saya nak bagi tahunya ialah bab yang kita sekarang ni ialah apa maksud? Syekh saya dia sebut begini, maka kalau kita cinta pada si A, ya si A ni kita cinta pada si A, si A ni ada apa? Ada nama dia. Ada nama dia. Sebelum kita betul-betul mencintai dia, dan kita dah rasa cinta yang sepenuh kepada dia, kita masih lagi panggil nama dia. Ya. Dan sampai kepada satu masa, bila mana kita sudah angkat nikah contohnya, dan kita sudah bersama dengan dia, duduk dalam satu rumah ya, dengan satu rumah dengan dia, akhir sekali hilang segala nama dia. Tuan-tuan dulu, tuan-tuan tahu nama isteri tuan-tuan kan? Sekarang tuan-tuan tak panggil nama kan? Panggil apa? Baby ke apa? Dia hilang nama asal dia. Inilah ibarat ni tuan-tuan sekalian. Jadi setelah, bahkan tuan-tuan subhanallah, satu lagi kita nak bagi tahu, kalau kita masih ingat lah ya, masa kita mula-mula kahwin ni ya, kadang-kadang kita duduk makan dengan isteri kita tu, dia pun duduk makan dengan kita, kadang-kadang pak mentua lalu tak perasan. Betul? Betul ya? Ni ibarat. Apa maksudnya? Maksudnya bila mana jiwa dan hati kita sudah fokus kepada Allah sepenuhnya, dia hilang rasa diri kita, dia hilang rasa apa yang kita selalu sebut. Kerana apa? Kerana dia sudah tenggelam dalam apa? Dalam kebesaran Allah, dalam keagungan Allah. Ini bahasa lain namanya fana.
lebur, lenyap rasa diri. Yang dia rasa hanyalah kewujudan Allah. Dia hilang, lenyap rasa apa? Kekayaan pada diri, kehebatan pada diri, kepandaian pada diri, kekuatan pada diri. Semuanya tidak ada. Yang rasanya Allah adalah Tuhan yang maha kuat, Allah Tuhan yang maha kaya, Allah Tuhan yang segala-galanya sempurna. Tuan-tuan, salah satu benda yang paling bahaya dalam hidup saya dengan tuan-tuan yang dinamakan syirik yang tersembunyi, apabila tuan masih merasai diri tuan-tuan sendiri. Rasa apa? Rasa aku ni kaya. Masih merasai diri. Rasa cerdik juga aku ni. Alim juga aku ni. Bagus juga aku ni. Orang kalau dia rasa macam tu tuan-tuan, dia kurang sikit nilai kehambaan pada Allah. Kerana apa? Kerana hamba itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kita sekarang, apa matlamat kita sekarang tuan-tuan? Kita solat, kita zikir, kita baca Quran, kita pergi haji, kita bersedekah. Apa matlamat kita? Menyempurnakan kehambaan diri kepada Allah. Apa makna hamba? Tidak memiliki segala-gala. Maka selama mana tuan-tuan merasai diri tuan-tuan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, hanya yang pandai hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang kaya hanya Allah, yang sempurna hanya Allah, yang kuat hanya Allah. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah berada pada tahap kehambaan yang paling sempurna. Di sinilah orang itu akan diangkat oleh Allah sebagai aulia, wali-wali Allah Subhanahu, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan ya. Ada soalan dalam bab tadi? Tapi Allah Ta'ala ni, bila mana kita dah sampai tahap ni, dia akan kawal kita, dia akan jaga kita. Dia tak akan biarkan kita tenggelam dalam begitu. Kenapa? Kerana dia tahu kita ada anak isteri, ada tanggungjawab. Maka dia keluarkan balik rasa tadi secara normal. Dia jadi normal. Dia waktu-waktu tertentu sahaja. Sebab tu orang dulu dia ada tempat suluk. Di rumah dia tu, dia ada satu bilik khusus untuk dia beribadah di situ. Anak dia, isteri dia, dia tak benar. Kalau dia masuk kat bilik tu, dia tak benar ganggu dia. Biasanya dia duduk dalam tu lah. Allah datangkan perasaan ini pada diri dia, supaya tidak terganggu orang lain. Kerana pada masa tu hanya dia dengan Allah. Macam tuan-tuan lepas kahwin kan, tuan-tuan nak pergi honeymoon kan? Kenapa? Kerana tak mahu diganggu. Tak mahu diganggu. Pak mentua pun tak nak mengganggu tuan-tuan. Tak. Ya. Mak sendiri, ayah sendiri pun tak nak keluar dua orang tu saja. Nak pergi ke mana? Berbulan madu di atas pelangi. Tak, ya kan? Punya jauh dia nak pergi ke berbulan madu di awan biru. Tuan-tuan pernah kan ni dengar lagu 90-an tu kan? Amy Search menyanyi tu. Kan? Bukan main-main, subhanallah. Siapa lagi? Amy Search. Siapa lagi yang tuan-tuan ingat? Yang lagu-lagu tu, lagu-lagu cinta tu. Subhanallah. Ya, takut kita tuan-tuan berbulan madu di atas pelangi. Kenapa? Tak mahu diganggu. Kenapa? Kerana hanya kita dengan dia sahaja. Gitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey dah, masa okey dah ya? Ya. Lambat lagi? Tu jam tu? Tak nak ikut yang tu. Okeylah tuan-tuan, okey kita teruskan. Okey, selesai situ insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, muka surat 69, yang ni saya tulis seringkas mungkin. Sekadar kalau kita nak belajar detail, kita kena belajar kitab yang khusus. Bukan di sini. Cuma di sini saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, hati kita ni setengah ulama dia bahagi kepada 7. Dia punya dalam dia, lapis dia. Maka zikir ni dia akan menembusi satu demi satu sehingga sampai kepada tahap yang ke-7. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Sebahagian ulama mengatakan bahawa hati mempunyai lapisan-lapisan atau dinamakan batin hati. Hati yang dimaksudkan di sini ialah hati dengan makna yang kedua. Bukan hati yang kita dah selalu ulang-ulang tu, atau kadang-kadang hati dengan makna roh. Ia mempunyai beberapa lapisan dan berkait dengan perjalanan zikir. Yang pertama lisan. Ini permulaan zikir, lisan, lidah. Yang kedua dipergi ke hati. Yang ketiga dipergi ke roh. Ini istilah ni tuan-tuan ya, istilah. Roh kita mula berzikir, mula sedar. Ya, ingat kepada Allah. Kerana roh ni dia terbelenggu di dalam jasad. Ni bab ni huraian dia kita kena belajar kitab lain.
tuan-tuan ya, dibahas oleh para alim ulama. Cuma kadang-kala begini tuan-tuan, kadang-kala dunia sekarang ni dia ada ilmu-ilmu tertentu. Kita nak cakap macam mana ya, bukan nak sembunyi, tetapi ilmu tertentu ni dia tidak boleh dibahas secara terbuka macam ni. Kecuali masing-masing kena ada kitab ya, betul-betul menadah sebiji-sebiji itu, dan tak boleh live. Kenapa tak boleh live? Sebab orang yang kat rumah ni, yang live ni tuan-tuan, dengan kat rumah tu kan, wallahualam kita tak tahu dia duk buat apa tu. Ya, kok dah habis roti canai banjir, ya, teh tarik dah secawan. Kita tu minum belum lagi, dia dah habis dah. Ya, sambil-sambil baring kat rumah kan. Biasalah kan. Saya pun pernah tengok siapa mengajar kat rumah baring-baring. Sama ke kita? Jadi dia lain tuan-tuan. Satu, yang keduanya Allah tuan-tuan, macam kita tahulah, kita yang pernah masuk universiti tu, ada tak kitab-kitab subjek-subjek kat universiti dibahas secara terbuka kepada orang awam? Ada tak? Mana boleh, mesti ada pada ahli dia. Kemudian ada fakulti dia. Ya. Yang fakulti law, fakulti apa ni tuan-tuan, dia untuk orang yang daftar nak mengaji law je. Jadi kalau kita bahas bab tu pada orang awam, agak-agak jadi peguam semua ke? Jadi lawyer semua. Oi, ni kita buka subjek lawyer lagi ni tuan-tuan, undang-undang, kita buat penafsiran undang-undang. Yang boleh tafsir undang-undang ni ketua hakim negara je tuan-tuan. Jadi begitu juga ilmu agama. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz yang tak cermat, minta maaf lah tuan-tuan, yang menyebabkan dia membahaskan sesuatu yang tidak kena pada tempat dia, yang menyebabkan orang awam jadi pening. Kemudian diulah pula oleh ustaz yang bukan bidang dia. Ini ada juga ni ustaz-ustaz ni tuan-tuan sekalian, dia rasa semua dia pandai, bukan bidang dia, tak boleh. Macam doktor lah tuan-tuan, doktor yang bahagian apa dia panggil, doktor gigi, dia nak bahas pasal jantung boleh? Ya, dia bahas, subhanallah tuan-tuan, macam dia pula pakar jantung. Ini masalah sama dengan ustaz sekarang ni. Ya, dia semua dia bantai tuan-tuan sekalian. Itu setakat tu dulu, insya-Allah kita sinilah. Sebab masa tak cukup. Yang ni saya cakap pada tuan-tuan, kalau nak baca kita baca kitab khusus. Ya. Mungkin akan datang saya habiskan secepat mungkin buku ni, saya baca dulu kitab tauhid. Tauhid dia ada beberapa tahap, kemudian kita masuk kitab tasawuf kalau Allah panjangkan umur kita. Baik, kemudian sir, rahsia ataupun batin roh, roh ni sir, ya, rahsia dalam. Kemudian dia ada sir, ya, rahsia di dalam rahsia, ya, yang dalam lagi. Yang ni tuan-tuan sekalian hanya orang merasai dia tahu. Kemudian istilah dia akhfa, kemudian istilah dia khufa. Mana dalil? Kita baca di sini tuan-tuan sekalian ya. Kita baca di sini. Kalau yang muka surat 69 tu, yang tu saya baca rekah. An Abdillah, daripada Sayyidina Abdillah bin Bisr radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahawa ada seorang lelaki, qala, telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat Islam ni qad khasurat alayya, terlalu banyak ke atas aku. Ya wahai Rasulullah, aku ni nak beramal dengan Islam, tapi syariat Islam ni banyak. Maka fa akhbirni, wahai Rasulullah, boleh tak kamu bagi tahu kepada aku bisyai'in, dengan sesuatu atashabbasu bihi, yang boleh aku berpegang dengannya. Dalam banyak-banyak ni aku nak pegang yang mana? Maka Nabi kata apa? La yazalu lisanuka, hendaklah lisan kamu berterusan ratban min zikrillah, basah untuk zikir pada Allah. Ini dalil lisan berzikir. Ni bukan kalau kita nak hurai boleh lah tuan-tuan, tapi saya tak nak hurai. Saya nak bagi tahu ni adalah dalil bahawa lisan berzikir dengan lisan. Yang muka surat 70, zikir hati. Allah sebut dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsik. Wadhkur, berzikirlah ataupun sebutlah atau ingatlah rabbak, Tuhanmu. Di mana kamu nak kena ingat Tuhanmu? Fi nafsik, dalam dirimu, dalam hatimu. Ini zikir hati. Kemudian Allah kata apa lagi? Sir dengan akhfa. Fa innahu, sungguhnya dia, iaitu Allah, ya'lamu, maha mengetahui, asir, benda-benda rahsia, wa akhfa, yang tersembunyi di dalam rahsia. Ni ayat Quran dalam surah Taha ayat 7. Boleh tuan-tuan sekalian ya. Ni dalil-dalil ringkas. Baik, kemudian tuan-tuan boleh rujuk muka surat 71. Ani bin Abi Labibah, ya, an Sa'adin, daripada Sayyidina Sa'ad, qala, telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, khairu zikri al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi, zikir yang tersembunyi di dalam batin. Dan yang ni dia tak akan padam tuan-tuan. Ya, kalau disebut la ilaha illallah, dia akan terus la ilaha illallah. Kalau Allah, dia tak akan padam. Dia dah masuk ke dalam lubuk hati. Wa khairu rizqi ma yakfi, dan sebaik-baik rezeki ialah rezeki yang mencukupi. Sedikit tapi cukup. Kerana kadang-kala banyak, ada orang memang tak cukup juga pun. Ya, kerana banyak dia membazir cara banyak, tak cukup juga. Wallahu alam.
Baik, contoh perjalanan zikir yang ketiga. Kita 36. Oh lambat lagi. 26. Gitu. Saya tak nampak dah kat situ tuan-tuan ya. Subhanallah. Ni nak masuk kategori mana dah ni? Umur dia tak nampak. Okey, perjalanan zikir yang ketiga ni sedikit huraian begini tuan-tuan. Yang saya sebut 1 sampai 7 tadi. Okey, seseorang yang memulakan zikir dengan lisan, lama kelamaan zikir tersebut akan menyerap ke dalam hati. Ni dia serap dalam hati, dalam bentuk rasa. Seterusnya, zikir dalam hati tadi apabila telah sebati, ianya akan menusuk masuk, hidup dan bersembunyi dalam roh. Roh kita mula sedar. Kita nak bagi tahu susah sikit tuan-tuan sekalian ya. Roh kita ni dia tidak tidur. Contohnya bila mana kita tidur, roh kita keluar. Ya. Habis kenapa kita hidup lagi? Sebab kita masih bernyawa. Wallahu a'lam. Kalau saya belajar dengan almarhum Datuk Tuan Guru Harundin dulu, kita ni ada dua, satu roh, satu nyawa. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Binatang tu dia tak ada roh tapi dia ada nyawa. Wallahu a'lam. Kita tak bukan bidang kita untuk itu. Tapi walau bagaimanapun bila mana kita zikir, hati kita mula hidup, mula rasa, kemudian roh kita mula merasai. Ya, roh kita sebenarnya diterbelenggu dalam badan kita. Baik, seterusnya zikir tadi akan berpindah ke dalam sir. Apa makna sir? Batin kepada roh kita. Sebagaimana jasad kita ni ada batin dia, ada zahir ada batin. Ya, jasad kita ni, zahirnya kita nampak ni, batin kita hati, limpa apa dalam-dalam tu, begitu juga roh. Roh tu dia ada batin dia. Ni tuan-tuan sekalian. Kemudian saya cepatkan sikitlah, kemudian kita berhentilah. Dan zikir tersebut akan terus hidup dan akan merasai kemanisan zikir. Seterusnya zikir tersebut akan berpindah ke dalam sirru-sir. Sirru-sir ni rahsia di dalam rahsia hati itu, dan ianya akan tetap hidup dan tidak akan padam dan menimbulkan perasaan seronok dalam zikir. Dia satu masa tuan-tuan sekalian rasa gembira. Tuan-tuan pernah kalau kita solat rasa seronok aja, rasa senang, rasa seronok, rasa sedap lah. Tu dia ada. Sama juga zikir. Kemudian zikir akan berpindah ke dalam akhfa, ya, yang dalam tu lagi, bersemadi dalamnya serta merasai keseronokan, kelazatan dan merasai keindahan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa. Akhirnya zikir tadi berpindah kepada khufa. Ni istilah tuan-tuan. Maka zikir tersebut bersemadi tetap dan terus hidup memancarkan cahaya, iaitu cahaya tauhid, cahaya makrifah ke dalam kehidupan kita. Apa makna cahaya? Suatu kiasan bahasa untuk kita menampakkan perjalanan hidup. Itu cahaya. Ya, macam tadilah tuan-tuan sekalian, macam tuan-tuan nak balik ni pun tuan-tuan kena buka lampu kereta supaya nampak perjalanan ke rumah. Okey ya? Ke nak jimat musim banjir, tak payah pasanglah lampu, jimat bateri. Tak, ya. Tak, kita perlu cahaya. Kerana cahaya itu apa maksud? Cahaya ni tuan-tuan, satu maksudnya ialah menyuluh perjalanan hidup kita. Maka cahaya zikir yang duduk dalam hati kita menyuluh perjalanan kita menuju kepada Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat itu dahulu tuan-tuan insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina